Buletin Didik 5 Disember bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq tiba di bangunan Kementerian Pendidikan di Kompleks E Putrajaya bagi memulakan tugas pada hari pertama. Ahli Parlimen Nibong Tebal itu tiba pada jam 8.55 pagi disambut Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof dan Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Pakaruddin Ghazali di lobi bangunan berkenaan. Beliau juga sempat bergambar bersama pengurusan kanan sebelum mengimbas kad perakam waktu pada pukul 9 pagi. Seterusnya dibawa naik ke pejabatnya. Untuk rekod, Fadlina yang berpengalaman sebagai aktivis dan peguam banyak terbabit dalam perkara berkaitan literasi undang-undang keluarga Islam, perlindungan serta keselamatan kanak-kanak selain mempunyai firma guaman syar'i sendiri. Kerjaya politik beliau bermula pada tahun 2020 selepas menyertai Parti Keadilan Rakyat PKR dan dilantik sebagai pengerusi Biro Guaman dan Pembangunan Komuniti Wanita PKR sebelum memenangi pemilihan PKR untuk jawatan Ketua Wanita parti itu pada Julai tahun ini. Fadlina juga adalah ahli Dewan Negara yang dilantik pada 1 September 2021 bagi mewakili Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Seramai 200 murid dari 6 sekolah begitu teruja apabila berpeluang menyertai perkemahan bersepadu Badan Beruniform Sekolah Amanah Peringkat Negeri Johor. Perkemahan selama 3 hari 2 malam bermula 1 hingga 3 Disember di Sekolah Kebangsaan Medini berjalan lancar walaupun berdepan cabaran cuaca yang tidak menentu. Selain SK Medini sebagai tuan rumah, ia turut disertai wakil dari SK Jeram Batu Pekan Nenas, SK Kampung Layau Kota Tinggi, SK Ladang Pendas Gelang Patah, SK Pasir Gudang 4 Pasir Gudang dan SK Bandar Uda 2 Johor Bahru. Perkemahan ini melibatkan penyertaan daripada unit badan beruniform, pengakap, Persatuan Puteri Islam Malaysia PPIM, Tunas Kadet Remaja Sekolah TKRS, Tunas Puteri dan Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM. Melihat pelbagai bakat dapat dicungkil ke arah kemenjadian murid, perkemahan ini juga dianggap permulaan yang amat baik selepas murid-murid terpaksa belajar secara PDPR berikutan pandemik selama 2 tahun. Apa yang saya nampak lihat malam tadi dan hasil daripada pertandingan yang dibuat, bahawa budak kita di Johor memang ada kebolehan. Memang perlu dilatih dan memberi peluang kepada mereka. Kadang-kadang kita saya tak langsung menyekat mereka akan sukar untuk kita nak cari bakat akan datang. Jadi dengan cara aktiviti perkemahan inilah kita dapat mencungkil bakat-bakat mereka mula dari sekarang. Perkemahan ini juga mendapat kerjasama yang amat baik dari semua sekolah yang terlibat selain kumpulan sokongan ibu bapa KSIB Sekolah Tuan Rumah yang membantu kelancaran perkemahan. Alhamdulillah perjalanan perkemahan yang dirancang pada kali ini dapat berjalan dengan lancar walaupun ada kekangan cuaca berkat semangat cabaran yang ditunjukkan daya tahan ditunjukkan oleh anak-anak yang menyertai perkemahan ini telah membuktikan bahawa mereka sebenarnya antara anak-anak yang boleh dibawa ke hadapan merupakan anak-anak masa hadapan yang cukup cemerlang. Walaupun jadual amat padat dan peserta keletihan, mereka berasa amat seronok malah mahu turut serta dalam perkemahan akan datang. Saya dapat tambah pengetahuan saya dalam pertolongan cemas untuk improve saya punya ikatan dan saya punya bentuklah secara kekemasan ikatan tu, dan bagi jawatan saya pula, saya sebagai penghuluwati, saya dapat menambah saya punya pengetahuan dan meningkatkan potensi diri saya sebagai seorang pemimpin yang bagus. Saya mengetuai unit uniform pengakap 136 SK Medini dan saya juga menang anugerah kepimpinan muda bagi pengakap, anugerah anda pengakap. Tapi yang ni bagi saya anugerah yang saya paling sayang lah. Kenapa tu? Sebab dia macam susah nak dapat. Saya rasa sangat seronok kerana kawan-kawan saya dari sini semua baik-baik dan semuanya peramah. Okey, apa yang adik belajar daripada perkemahan ni? Saya belajar untuk berdikari. Saya juga dapat belajar yang kerjasama tu penting. Bila kita bekerjasama, kita dapat menang apa sahaja pertandingan.
Universiti adalah tunjang utama kepada pembentukan sistem dan kapasiti berorientasikan parameter serta anjakan masa depan yang menuntut perancangan dan model baru. Naib Chancellor Universiti Melaya, Profesor Datuk Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur berkata, ini termasuklah memperkasa jalinan dan kelestarian impak penyelidikan sebagai perintis dalam usaha melakar kepimpinan baru, terutama dalam bidang kritikal dan berimpak tinggi. Menurutnya, universiti bukan sahaja berperanan melahirkan graduan holistik dan berkeupayaan tinggi semata-mata, namun keperluan menyuntik sistem pembelajaran dan pengajaran berasaskan nilai serta kapasiti futuristik dalam memacu kelestarian pembangunan negara menjadi tonggak utama demi menerajui era pendidikan dan pengajian tinggi yang baru. Dalam pada itu, pembudayaan ilmu katanya adalah penting dalam mempersiapkan graduan untuk menempuh alam pekerjaan yang kian sengit dan mencabar. Budaya itu secara tidak langsung membantu graduan mengejar kecemerlangan jitu sekaligus meningkatkan semangat pembangunan diri dalam menempa kejayaan pada masa hadapan. Seorang ibu yang menerima diploma Allahyarham anak perempuannya pada Majlis Convocation Politeknik Merlimau Melaka mengundang sebab scroll diploma Allahyarham Rafiza Ahmad Rashdi yang meninggal dunia akibat kanser diambil Rashidah Mehwa Abdullah yang berusia 52 tahun. Anak bongsu daripada 4 beradik itu meninggal dunia 13 November lalu akibat penyakit kanser saraf tahap 4. Rashidah ketika ditemui tidak dapat menahan sebab, namun bersyukur kerana anak bongsunya itu berjaya menamatkan pengajian. Apa yang lebih menyedihkan, dia turut kehilangan suami, Ahmad Rashdi Tufail Muhammad, 59 tahun, yang meninggal dunia akibat kencing manis tahun lalu. Sangat sedih. Selepas suami anak, dah jalan setahun. Tu. Bila dicapai itu tak tercapai dah. Tak. Memang tak. Tu dia kata. Saya tak boleh terima tapi ada anak ni. 3 orang ni. Saya terpaksa. Saya kuat. Allahyarham Rafiza bercita-cita menamatkan pengajian dengan cemerlang. Sebab adik saya ni dia ada impian dia besar. Dia ada cita-cita dia dan harapan dia. Dia komit dalam belajar. Dia seorang yang komit dan dia sungguh-sungguh. Dia kalau dia tak dapat nak sesuatu tu, dia akan cuba bersungguh-sungguh. Dia akan dapatkan juga. Harapan dia memang dia nak sangat hadir majlis graduan ni dengan kakak dia sebab dia ada kakak dia. Sementara itu, pengarah PMM Norizam Sekak berkata, pemergian graduan itu adalah kehilangan besar buat warga politeknik berkenaan. Pelajar berkenaan memang seorang pelajar yang cukup aktif dan memberikan komitmen dan keputusannya agak memberangsangkan ya, dalam segi akademik. Dan dari segi co-curriculum, pelajar ini mempunyai satu sifat yang cukup dikagumi lah. Dia cekal dan dia terus dengan usaha-usaha co-curriculum dia. Maknanya dia tidak melihat penyakit itu sebagai satu halangan. Seramai 1,429 graduan berjaya menamatkan pengajian peringkat diploma. Melentur buluh biar dari rebungnya. Itulah yang dilakukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Terengganu dengan memberi pendedahan kepada kanak-kanak tadika seawal usia 4 tahun mengenai keselamatan menghadapi kebakaran. Melalui program itu, kanak-kanak diberi latihan untuk menyelamatkan diri dan bersedia jika berlaku kebakaran. 60 kanak-kanak, 10 guru serta 20 kaki tangan dari Terengganu Body Kindergarten di Kuala Terengganu terlibat mengikuti program Safety Evacuation yang dianjurkan JBPM. Kanak-kanak berusia 4 hingga 6 tahun didedahkan pengalaman langsung ketika kebakaran, tata cara menyelamatkan diri sekiranya terperangkap dalam kebakaran dan pengenalan alat pemadam api. Pagi ini, Bomba telah menunjukkan cara-cara yang betul
keluar daripada bangunan, cara-cara yang betul, menyelamatkan diri sekiranya berlaku kebakaran, sekiranya tubuh badan terbakar dan cara keluar yang selamat kepada semua murid-murid dan juga guru-guru. Pada hari ini juga ahli persatuan telah hadir untuk sama-sama mengikuti ceramah yang dilaksanakan. Tindakan awal lah sekiranya berlaku kebakaran, ke mana yang mereka perlu pergi, di mana mereka perlu berkumpul dan sebagainya sebelum ketibaan pihak bomba. Mereka kelihatan begitu teruja kerana berpeluang memakai pakaian bomba selain mengikuti latihan keselamatan kebakaran termasuk cara menyelamatkan diri. Latihan pada hari ini sangat bagus untuk murid-murid kita dan guru-guru di Tadika. Kita buat latihan supaya murid-murid dan guru-guru tahu cara-cara yang betul untuk menyelamatkan diri apabila berlaku kebakaran, dan mereka boleh menyelamatkan diri dengan cara yang tidak menyelamatkan diri dalam keadaan yang panik. Boleh menyelamatkan diri dengan secara tenang dan bertata tertib. Perkongsian ilmu ini secara tidak langsung dapat memberi gambaran pekerjaan mengenai tugas-tugas sebagai ahli bomba kepada pelajar yang mungkin ada cita-cita menjadi anggota bomba di masa akan datang. Di Klang, Selangor, Taman Awam Pengkalan Batu akan dinaik taraf sebagai sebuah taman zero waste yang pertama di negeri berkenaan. Melalui Festival Sungai Klang, masyarakat diberi pendedahan mengenai pengurusan sisa harian selain maklumat berkaitan pencegahan pencemaran. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Klang, Noraini Roslan berkata, program itu merupakan usaha mengatasi masalah pencemaran Sungai Klang yang pernah disenaraikan sebagai salah satu sungai tercemar di dunia. Ia dilakukan dengan kerjasama Selangor Maritime Gateway SMG. Kita mengadakan satu program supaya penduduk-penduduk dapat datang dan menghargai keindahan tebing sungai itu yang perlu sama-sama kita jaga. So zero waste objectives ini kita harapkan dapat diserap oleh semua kalangan masyarakat supaya mengubah sikap mereka sebagai sebahagian daripada penyumbang sampah-sampah yang hanyut di sungai. Antara aktiviti yang disediakan ialah water taxi, rock climbing, memanah, slackline, bubbles for kids, sand art dan bengkel lukisan untuk kanak-kanak. Saya boleh nampak aktiviti diorang kan sama konsep macam kat luar negara pun sama konsep. Jadi dia boleh menarik pengunjung kalau usaha dia macam orang kata berterusan. Turut diadakan Kabut in the Park yang mengumpulkan individu yang menjual barangan terpakai dari but kereta. Peniaga dan pengunjung yang hadir juga digalakkan membawa bekas makanan sendiri bagi mengelakkan penggunaan plastik. People nak beli, so kita encourage orang untuk bawa kontainer sendiri, so they can get discount. So bila dapat diskaun, so orang kita suka kan, so they will have their own container or sewa their own container lah. Inisiatif SMG Terbabit adalah projek kerajaan negeri bagi menghidupkan semula Sungai Klang dan kawasan sekitarnya. Lokasi Taman Zero Waste itu dianggap strategik kerana terletak bersebelahan Sungai Klang yang sedang melalui fasa pemulihan serta pembaharuan di bawah projek SMG. Sementara itu, kadar kitar semula kebangsaan tahun ini meningkat kepada 33.17% berbanding sasaran 32.5% dengan jumlah barangan kitar semula mencecah 4.62 juta tan. Pengerusi Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp, Datuk Rizal Man Mokhtar berkata jumlah itu selari dengan sasaran kadar kitar semula yang ditetapkan dalam Rancangan Malaysia ke-12 iaitu 40% menjelang 2025. Tambahnya, peningkatan kadar kitar semula itu menunjukkan rakyat semakin cakna tentang kepentingan melaksanakan aktiviti 3R iaitu Reduce, Reuse, Recycle. Beliau ditemui selepas melancarkan Majlis Apresiasi Keluarga 3R sempena sambutan Hari Kitar Semula Kebangsaan di Arau Perlis. Pada majlis ini, sekolah dan masyarakat sivil yang terlibat dalam program pemerkasaan kitar semula turut diberi pengiktirafan.
Ia meliputi 9 pemenang pertandingan kitar semula sekolah-sekolah Perkis 2022, manakala 17 sekolah menerima sijil emas untuk inisiatif pensijilan sekolah bersih. Kami amat berbesar hati serta berterima kasih kepada warga kerja SW Corp terutamanya yang negeri Johor kerana telah berjaya menganjurkan pertandingan yang berprestij ini dan meningkatkan kadar kita semula dan kesedaran kepada orang ramai tentang kesedaran menjaga alam sekitar. Sekolah saya mempunyai jumlah pelajar 1,300 dan semua pelajar terlibat. Semua warga sekolah terlibat dalam kutipan tersebutlah. Jadi kejayaan ini adalah kejayaan semua warga sekolah SMKC Changlun. Turut diberi pengiktirafan 23 sektor komersial, perindustrian dan keinstitusian dalam amalan terbaik pengurusan sisa pepejal. Bertemu kembali. Sebut saja basikal motocross atau BMX sememangnya tidak asing lagi bagi remaja tahun 1980-an. Tidak hairanlah sukan lasak itu mempunyai komuniti dan peminat tersendiri. Menyedari pengaruhnya yang masih relevan sehingga kini, satu acara yang menghimpunkan peminat dan koleksi BMX dianjurkan di Cyberjaya. Dikenali sebagai Carnival Cybertron BMX Jam, ini adalah penganjuran kali kedua karnival berkenaan yang berlangsung selama 2 hari. Antara yang mencuri tumpuan ialah koleksi basikal BMX ET40 yang direka khas bersempena ulang tahun filem popular ET yang mana hanya terdapat 1,500 koleksi di seluruh dunia. Penganjurnya Muhammad Syukri Idrus berkata, acara seperti ini boleh menjadi pemangkin untuk komuniti BMX di negara ini terbabit secara lebih serius dalam sukan berkenaan. Dia sebenarnya lebih kepada gathering untuk penggemar-penggemar dan kolektor BMX seluruh Malaysia. Sebab BMX ni kadang-kadang dia similar dengan, kalau dicerita orang ingat kan budak-budak. No. Kolektor dia semuanya orang tua-tua. So, jadi kadang-kadang yang datang tu pun bawa BMX mereka pun dah, harga pun dah melampaui batas. Bagi peminat BMX pula, sudah pasti karnival ini adalah yang paling dinantikan. Saya dalam 20 tahun macam itulah. Dalam 20 tahun saya berkecimpung dalam bidang BMX ni. Dan zaman sekolah saya dah pakai BMX. So zaman sekolah dulu tak mampu pakai BMX yang kata dah ada harga sikit, ada brand sikit. So saya comeback balik dalam tahun 2010 hingga dalam 2011 macam tu untuk baru balik pada tahun 2022 ni, 2023 nanti ataupun selepas ni lah. Saya nak kata biarlah satu rumah ni satu basikal sekurang-kurangnya ada. Bagi yang bergiat aktif pula, karnival seumpama ini menjadi platform buat mereka untuk mengasah kemahiran ke peringkat lebih tinggi. Menang race, selalunya dalam kadang-kadang ada yang kalah, ada yang menang. Macam selalu pump track macam ni, saya selalu adalah dapat nombor 1, 2 lah. Sebab yang ni bagi saya senang lah. Kalau untuk yang macam kat nilai tu, yang ada 4 lagi track besar, tu bagi saya bukan mudah untuk saya menang. Semakin banyak bangunan dan premis di Eropah mengurangkan penggunaan tenaga elektrik berikutan kos tenaga yang melonjak tinggi. Di Perancis, sebuah sekolah menengah di Bruges terpaksa menetapkan suhu di dalam bangunan meskipun berdepan cuaca sejuk ketika ini. Di dalam kelas, suhu ditetapkan tidak melebihi 19 darjah Celsius, manakala di tempat tumpuan ramai seperti tandas dan koridor tidak lebih 16 darjah. Menurut pekerja penyelenggaraan sekolah, setiap radiator di bangunan ini dilengkapi kepala termostat yang menutup bekalan air panas ketika suhu mencecah tahap ditetapkan.
Bagi pelajar pula, ada yang merungut kerana terlalu sejuk. Namun, kebanyakan mereka faham dengan keperluan dan kepentingan berbuat demikian. Penjimatan tenaga turut dipraktikkan di kantin sekolah di mana sebarang mesin antaranya pencuci pinggan mangkuk hanya beroperasi sekali sehari berbanding sebelum ini. Menurut naib pengetua sekolah, meskipun terpaksa berkorban, pelaksanaan ini secara tidak langsung telah mempromosi kepentingan menjimatkan tenaga dan menjaga alam sekitar kepada generasi muda. Di Malaysia sempena demam Piala Dunia, pelbagai aktiviti berkaitan bola sepak dianjurkan bagi menghangatkan lagi kemeriahan hujung minggu. Seperti mana pertandingan karnival bola sepak cilik membabitkan pemain-pemain bawah 12 tahun daripada pelbagai kelab sekitar Kota Damansara. Dianjurkan Persatuan Kebajikan Sahabat Seksyen 6, pertandingan edisi ketiga ini lebih istimewa kerana dijalankan sewaktu tamasya terbesar dunia itu berlangsung. Cuaca hujan sememangnya bukan halangan besar untuk adik-adik ini menampilkan skill-skill menarik mengikuti gaya pemain idola mereka. Dan kemuncaknya, penentuan kejuaraan. Trofi berjaya dijulang pasukan Sixers. Bagi ibu bapa, inilah peluang mengeratkan silaturahim di samping membantu pihak sekolah mencari bakat-bakat terbaik untuk diketengahkan. Baiklah, pertunjukan cahaya bertemakan alam semula jadi sempena Christmas di Taman Botani Bogota, Colombia mengakhiri buletin didik. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.